Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, kita mulakan sesi kita pada petang ini. Kita dah menuju ke jam 2.40. Okey. Sebelum tu, ni adalah cara sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini. Yang pertama adalah bacaan doa, aluan-aluan timbalan SPB, PBD Miri. Seterusnya pengenalan, sesi perkongsian, sesi soal jawab. Seterusnya yang terakhir adalah maklum balas dan kehadiran SPL KPM. Okey, ni sedikit saya kongsikan berkaitan dengan etika ketika kita mengikuti sesi-sesi secara maya. Yang penting kita pekalah dan mematuhi etika-etika dalam sesi perbincangan di dalam talian. Okey, yang ini adalah boleh baca sendirilah. Okey. Bersedia lebih awal, pastikan pemakaian anda sesuai, peka dengan keadaan sekeliling, aktifkan mode mute apabila tidak bercakap, kekal duduk dan tumpukan perhatian, kurangkan gangguan, amalkan sikap bersabar, seterusnya rancang untuk rumuskan perbincangan yang baik. Okey. Sebelum tu, eloklah kiranya kita bersama-sama menadah tangan memohon doa agar majlis kita pada hari ini diberkati Yang Maha Esa. Okey. Bagi yang beragama Islam boleh menadah tangan, dan bagi yang bukan beragama Islam bolehlah membaca doa mengikut pegangan masing-masing. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis ilmu pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan. Dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat-sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi. Salam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya, tanpa membuangkan masa, kita mempersilakan Encik Wong Pong Pui selaku Timbalan SPB PBD Miri untuk memberikan sedikit alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Encik Wong Pong Pui untuk memberikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Cikgu Rizanuddin, selaku SISC Sains Sosial PBD Miri. Selamat petang, salam sejahtera ya kepada penceramah undangan kita Encik Zazali bin Muhammad Nawi dari SMK Patu 4 Gerik Perak. Ya, Cikgu, terima kasih kerana sudi menerima
jemputan kita dan ingin berkongsi ilmu dengan guru-guru di daerah Miri. So ini adalah sulung kalinya kita lakukan perkongsian ilmu yang sangat-sangat istimewa bermakna ini. Walaupun kita tidak berjumpa secara fizikal, namun ilmu itu tetap boleh dikongsikan, ya. Misalnya sebenarnya saya pun tidak ada di Miri, saya berada di Kuching. Jadi dan saya pun dapati di dalam Cikgu Suaren pun ada di dalam, ya. Beliau masih lagi cuti di KL, namun dia masih juga bersama dengan kita. Jadi inilah keistimewaan teknologi pada hari ini. Di bawah norma baru, kita pun gunalah cara ini untuk menimba ilmu, ya. So tanya kepada SISC Sains Sosial PPD Miri, ya, di bawah inisiatif Puan Suaren dan juga NZ Rizanuddin. Okay. Terima kasih. Dan saya rasa cikgu-cikgu di Miri sungguh tualah kita dapat mendapat ilmu daripada guru cemerlang, ya, dari Perak ini. Betul-betul. Dan saya pun percaya kalau kita mau lihat kemenjadian murid, kita mesti melihat kualiti guru, ya. Kalau guru kita tidak pernah menambah ilmu kita, maka kita susah ingin dapat melihat ada kemenjadian murid, ya. Jadi harap-harap apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, oleh guru-guru geografi. Dan gunalah ilmu itu di sekolah supaya kita boleh terus membawa ke menjadi murid, ya. Jadi saya rasa saya tidak mau bercerita panjang lagi, ya. Saya serahkan masa balik kepada pengurusi majlis. Terima kasih semua dan terima kasih Encik Cikgu Azazili, ya. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Encik Wong di atas ucapan alu-aluan, ucapan yang memberikan kita semangat untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik, bukan saja kepada organisasi kita, tetapi juga kepada kemenjadian murid yang mana telah disentuh dan diuraikan dengan lebih terperinci di dalam PPPM 2013 hingga 2025. Okey, tanpa membuangkan masa lagi, saya akan memperkenalkan penceramah kita pada petang yang mulia ini. Okey, ini adalah biodata ringkas penceramah kita yang mana kita jemput khas daripada Semenanjung Malaysia, seperti mana yang telah diminta oleh guru-guru di Miri semasa bengkel sejarah, beberapa ciri bengkel sejarah yang telah kita adakan. Mereka di dalam cadangan penambahbaikan dinyatakan kalau boleh jemput penceramah-penceramah daripada luar Sarawak. So dengan inisiatif, dengan idea itu, kita telah menjemput Encik Zazili daripada SMK Batu 4 Jalan Kuala Great Perak. Okey. Beliau merupakan seorang guru cemerlang geografi dan kelulusan akademik seperti yang tertera daripada USM, Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kementerian, dan tahun di institusi 1992 hingga 1996 di Pulau Pinang. Dan pengalaman mengajar inilah yang paling menarik perhatian kita selaku warga pendidik di daerah Miri. Kalau kita tengok sejarah perkhidmatan Cikgu Zazili sebagai seorang pendidik bermula di Sarawak, bermula di Miri. Kalau kita tengok Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang, pada tahun 1996 hingga tahun 2000. Siapa tak kenal lagi dengan kolej Okey, beruntunglah kepada warga kolej sebab berpeluang bekerjasama dan menerima ilmu yang dicurahkan oleh beliau sepanjang 4 tahun di kolej dan seterusnya beliau telah berpindah pada tahun 2000 meninggalkan bumi Kenyalang ke SMK Datuk Seri Wan Muhammad. Maksudnya balik ke kampung halaman lah ni. Okey. Seterusnya berpindah lagi ke SMK Sultan Idris Shah 2 Greek
dan SMK Batu 4 grade sehingga sekarang lah. Okey, kalau kita lihat di sini pencapaian dan kejayaan yang telah dikecapi beliau, banyak anugerah-anugerah yang telah diperolehi, yang diraih oleh beliau. Dan yang pertama menerima anugerah Gemilang Akademik Inovasi PDP Sekolah Menengah anjuran JPN Perak pada tahun 2011 sehinggalah ke tahun ini. Kalau kita tengok yang kedua, anugerah Guru Inovasi Hulu Perak dan anugerah Penyelaras Makmal Komputer peringkat negeri Perak. Maksudnya ada kebolehan jugalah sebagai penyelaras makmal komputer. Maksudnya bukan saja dari segi mahir dari segi penggunaan aplikasi di dalam komputer, juga mampu mengendalikan makmal komputer. Kalau kita tengok 4 tahun anugerah telah diterima, dan pada tahun 2002 hingga 2004 tu hat-trick. Okey, dan pada tahun 2006 beliau telah mendapat guru cemerlang guru geografi, dan pada tahun 2007 Johan peringkat daerah guru inovasi PDP Sekolah Menengah anjuran JPN juga, JPN daerah Hulu Perak. Dan yang ini paling menarik perhatian kita lah, perkara pencapaian nombor 6 ni, mewakili Malaysia ke Microsoft Regional Innovative Teacher Conference 2008 Hanoi, Vietnam anjuran UNESCO dan Microsoft Asia Pasifik. Mungkin kita mungkin kalau ada kesempatan kita mintalah pengalaman-pengalaman ini dikongsikan kepada warga pendidik di Bumi Kenyalang suatu hari kelak lah. Sebab hari ini kita fokus kepada PDPC bermakna, berkesan dan bermakna. Dan pada tahun 2008 hingga 2009 mendapat anugerah 2008 mendapat anugerah guru ICT dalam PDP peringkat kebangsaan dan peringkat negeri. Dan pada tahun 2009 anugerah tokoh guru ICT dalam PDP, dan 2016 anugerah guru inovatif negeri Perak, dan juga anugerah guru inovatif daerah Hulu Perak. Dan pada tahun 2017 memenangi anugerah kelas abad ke-21 peringkat negeri Perak. Dan kalau kita tengok di sini sangat menakjubkanlah pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh Cikgu Zazili sepanjang berkhidmat menjadi seorang warga pendidik. Dan diharapkan kejayaan-kejayaan ini dapat memberi suntikan semangat untuk kita di warga pendidik di Bumi Kenyalang untuk sama-sama berusaha mencapai anugerah-anugerah seperti inilah. Saya tahu bukan sesuatu yang mudah, namun ia bukan sesuatu yang mustahil untuk kita capai. Dan jika ada kesempatan kita akan panggil semula Cikgu Zazili untuk berkongsi pengalaman-pengalaman beliau di dalam menangi anugerah ini dan apakah usaha-usaha yang mendorong beliau untuk maju sehingga ke hari ini. Okey. Dan seterusnya saya serahkan kepada penceramah kita Cikgu Zazili untuk mengendalikan sesi ini. Okey. Cikgu Zazili boleh teruskan. Yo Rizal. Ya. Boleh saya nak present. Boleh. Buka PowerPoint. Okey, teruskan. Okey. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat petang semua dah. Saya rasa dalam grup kita ni ramai juga yang kenal saya ni, terutama sekali Cikgu Lek. Kan? Ya, betul. Cikgu Lek tu. Kawan lama Kawan lama. Okey, terima kasih kepada Cik Wong,
Puan Suara dan Cik Rizal atas usaha inisiatif untuk mengetemukan kita semua kat sini. Kan? Hari ini kita akan bincang tentang sembang-sembang je, sembang santai di tengah-tengah hari yang panas ni. Tentang PDP berkesan. Setakat yang saya mampu je lah dah. Kita kongsi sama-sama. And sebab saya tak nak cerita teori-teori, sebab teori-teori ni banyak sangat dah orang dah belajar tentang PDP berkesan ni. Kan? Saya nak direct kepada contoh-contoh dan juga antara inovasi-inovasi yang boleh kita guna pakai untuk menjadikan dia satu sesi PDPC yang berkesan dalam kelas. Kan? Okey, ni dia. Okey kan? Hari ini kita sembang tajuk ni. Besok nanti kita bincang lagi bagi yang berminat tentang teknik menjawab SPM kan? Cik Rizal? Betul. Okey. Okey kan? Sini saya paparkan dahulu daripada Wikipedia ni yang tak berdaftar, yang terbuka ni. Kan? Ensiklopedia terbuka. Dia kata sini tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untuk memudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Kita tengok yang berwarna merah. Dan kita tengok yang berwarna merah iaitu untuk memudahkan pembelajaran pelajar dan juga melahirkan suasana yang menarik dan harmonis untuk menciptakan pengajaran yang berkesan. Menciptakan pengajaran yang berkesan kat sini iaitu hasil kita. Dan hasil dan boleh mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat merangsangkan minat murid kita dan melahirkan dan sehinggalah berlakunya kejadian murid kita dah. Okey, saya petik daripada kata-kata dalam Wikipedia sebab dalam ni sangat banyak pendapat-pendapat yang diberi oleh pesyarah-pesyarah pun ada dan sebagainya kan. Saya guna pendapat yang ni. Dan jadi apa dia PDPC berkesan? Kan? Kalau cikgu tengok gambar tu, kan? Kalau cikgu tengok gambar tu, itu gambar yang dihasilkan oleh murid-murid saya tingkatan 2. Tingkatan 2 iaitu menghasilkan produk ataupun PBL atau pembelajaran berasaskan menghasilkan produk di hujung setiap bab. Geografi. Kan? Okay, apa dia definisi PDP berkesan? Iaitu pencapaian, saya ringkaskan itu pencapaian yang melebihi dari apa yang dijangka. Apa yang dijangka ni iaitu yang kita tulis dalam objektif kita. Kan? Kita jangka yang ini kita dapat lebih daripada apa yang kita jangka. Macam mana cara kita nak dapat nanti kita akan bincangkan. Kan? Boleh semua Ego? InsyaAllah boleh. Okey. Jadi apa yang akan diajar dan apa yang akan dipelajari murid. Dan yang kita nak melebihi dari apa yang dijangka. Kita target objektif pelajar dapat mengetahui dan pelajar dapat menghurai. Tapi rupanya lebih daripada itu hasil dia. Kan? Jadi macam mana cara kita nak mendapatkan yang lebih tadi. Kan? Okey, jadi mimpi kita itulah. Mimpi kita setiap kali kita buat rancangan mengajar, kita akan mimpikan yang tu. Kan? Jadi kalau inginkan mimpi menjadi kenyataan, kita perlu bangun dari tidur. Sekarang ni yang ada terlena tadi, yang ada menguap tadi, okay, kita terbangun sekejap. Kita tengok apa dia PDP berkesan yang boleh membantu kita untuk mencapai kecemerlangan dalam kelas di kalangan murid kita dah. Okey, isu-isu sebenar yang berlaku di sekolah dah. Ini saya ambil yang ni dulu. Saya kaitkan isu-isu sebenar yang berlaku di sekolah. Saya rasa mungkin semua sekolah di Malaysia, bukan setakat di Malaysia, di dunia kot. Kan? Isu-isu yang pertama, pengajaran berpusatkan guru bukan murid. Guru banyak bersyarah. Kan? Guru banyak bersyarah. Betul, yang ni memang realiti lah. Kan? Susah nak ubah. Susah nak ubah. Kan? Sebab dia kalau ikutkan yang kita naknya 80-20. 80% murid, 20% guru. Sebab itu kita ada PDPC belakang tu, pemudah cara. Yeah. Guru hanya pemudah cara. Maknanya guru hanya 20% sahaja bercakap. 80% ialah kerja buat murid. Kan? Jadi macam mana cara nak capaikan yang tu? Kita tengok ke depan nanti. Kan? Okey, yang ni memang realiti. Kan?
memang realiti. Tambah-tambah pada musim PKP ni lagi realiti. Guru yang yang bercakap kan. Dan ada yang guru bagi alasan macam mana kita nak buat kaedah-kaedah tertentu sebab tak boleh bergerak dan sebagainya. Kan? Alasan itu. alasan. Kan? Okey, kemudian yang sepatutnya macam ni. Sepatutnya kerja buat tu kita serah kepada murid-murid. Kita rancang seelok mungkin, kita bagi kepada pelajar yang buat dan kita hanya membimbing. Kita hanya membimbing. Ini semua yang saya lakukan dalam kalangan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, alat bantu mengajar kurang digunakan dan ada yang tidak sesuai. Kemudian pendekatan yang tidak pelbagai, dan guru lebih banyak cok lah. Kembali kepada zaman kita dulu-dulu. Zaman tahun 80-an masa saya belajar dulu. Okey, sepatutnya macam ni. Kalau geografi saya cukup seronok sebab geografi sekarang ni setiap bab ada QR code. Ya, Setakat mana yang kita masa PKP hari tu cikgu. Masa PKP hari tu kita sibuk dengan Google Meet dan sebagainya, tapi kita lupa nak suruh pelajar jawab soalan-soalan dalam QR code. Rasanya ramai yang cikgu-cikgu tak guna QR code untuk 10 soalan objektif. Dalam buku tu kecuali tingkatan 1 je, tingkatan 2, 3 dan 4 semua ada QR code. Setakat ni tak tahu sejauh mana cikgu-cikgu menggunakan QR code tadi. Dan kita serah kepada pelajar menggunakan gadget-gadget dan sebagainya. Gadget-gadget ni kalau mampu cikgu kumpulkan yang murah-murah cukup lah. Yang penting dapat scan QR code dengan internet sekolah sudah cukup. Yang ini saya kumpul lebih kurang 6 biji sahaja gadget-gadget untuk setiap kali waktu PDPC. Beli yang murah-murah. Tambah musim moratorium ni ada duit lebih sikit. Beli yang murah-murah je. Handset sekarang ni murah je. Oh, maksudnya Cikgu Zazili yang sediakan device. Ya. Kita sediakan device. Kita bawa masuk kelas dan sebagainya. Alright. Sebab device pelajar tak boleh bawa. Boleh bawa tapi banyak cerita dia. Jadi kita bawa yang kita sendiri. Ada duit lebih kita beli yang second hand cukup lah. Yang penting pelajar boleh scan dapat internet dah. Ya, betul. Okey, kemudian kejayaan pengajaran dan pembelajaran ini berkait rapat dengan sifat dan sikap guru itu sendiri. Memang betul lah. Memang betul. Kalau cikgu tu bersikap ingin berubah, memang akan tercapai apa yang diimpikan. Sebab segala-galanya bermula daripada cikgu tengok yang warna biru itu. PDP berkesan ni yang pada berwarna biru tu, perancangan, bermula dengan perancangan. Kemudian pergi kepada perwatakan guru nak menyampaikan maklumat dan sebagainya. Perancangan mesti merangsangkan. Sehingga melahirkan perwatakan yang mampu untuk mencapai apa yang dirancang dan kekalkan perwatakan tersebut, kemudian sampaikan dengan kaedah yang paling menarik. Jadi dalam lingkungan 3 ni, kalau kita berjaya menguasai ni, maka kita akan berjaya melahirkan PDPC berkesan. Okey, kenapa kita perlu berubah dah? Kenapa kita perlu berubah? Kerana sekarang ni kita dah lebih ke arah PEK 21. Kalau dulu kita sibuk dengan 4K1N, sekarang ni kita dah tambah lagi 2, dah jadi 6K1N. Mungkin ada yang pernah dengar kot. Betul. Ada. Ada pernah dengar kan? Ya, Okey, dah tambah 6K1N. Ya. Dalam pembelajaran abad 21. Biasa yang kita dengar cerita kit-kit pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ada 4 je. Yang terkini 6 lah. Ya, betul. Ada tambahan perwatakan dengan kenegaraan. Kenegaraan. Kenegaraan dengan perwatakan. Ya, itu tambahan dia. Okay, kita ada 6K. Jadi di sini wujud pemikiran kritis. Pemikiran kritis ni bukan cikgu tu. Pemikiran kritis ialah pelajar. Kolaborasi bukan cikgu, kolaborasi ialah pelajar. Perwatakan ni melahirkan perwatakan yang cemerlang ni pelajar juga. Berkomunikasi pelajar juga. Pemikiran kreatif pelajar juga. Kemudian menggambarkan tentang kenegaraan dia pun pelajar juga. Di mana guru? Guru hanya sebagai pemudah cara. Dan guru-guru mesti menguasai segala kemahiran-kemahiran tadi.
Kan? Sekiranya pelajar-pelajar kita mampu mengikuti apa yang ada kat sini, maka dapatlah melahirkan satu nilai. Nilai. Siapa yang mengajar moral tahulah ada berapa nilai. Rasanya 18 nilai kot. Satu nilai dan 18 tambah 1, iaitu patriotisme. Ya. Patriotisme. Kenegaraan tadi kan. Okey, ini antara kemahiran-kemahiran yang perlu diterap dalam diri murid tadilah yang saya cakap tadi. Yang ni kita tak payah cerita banyak lah ni. Cuma ada 6 tadi. Dan guru perlulah ada inovasi. Inovasi ni, kita nak membina satu inovasi, kita bermula dengan masalah. Apa permasalahan yang kita dapat di kalangan pelajar kita. Kemudian kita cari idea. Kemudian kita fikir macam mana nak selesaikan. Kemudian kita bina satu kaedah. Dan akhirnya kita praktiskan inovasi kita tadi. Kan? Sehinggalah dia berjaya menyelesaikan permasalahan yang kita kesan tadi. Kan? Kita yang ambil yang simple-simple, kita tak perlu cari yang payah-payah. Kan? Contohnya, kita tengok masalah pelajar tidak membawa buku ke dalam kelas, ke sekolah. Jadi macam mana cara kita nak selesaikan? Pelajar tidur dalam kelas. Macam mana cara kita nak selesaikan? Kita buat satu kajian, kajian tindakan. Hasil daripada kajian tersebut, kita bina satu inovasi. Dan inovasi inilah yang akan membuatkan PDPC kita menjadi lebih berkesan. Okey, ini antara contoh-contoh yang saya guna dan saya praktiskan di sekolah. Dan mungkin cikgu-cikgu pun dah buat, tapi cuma cikgu tak kumpulkan, tak dokumentasikan dia. Contohnya, kalau pelajar-pelajar kelas yang hujung, saya menggunakan dam ular gergasi. Saiz dia besar ni lah. 10x10. Kan? 10x10. Kemudian kita bulatkan dalam petak-petak tertentu. Kita bubuh nombor. Nombor-nombor tu rupanya ada soalan. Siapa yang berdiri dalam petak tersebut, mesti selesaikan soalan nombor berapa dia duduk. Sehingga dia selesai dengan kumpulan dia. Sehingga dia berjaya jawab. Selagi dia tak boleh jawab, dia tak boleh bergerak. Jadi dia akan usaha nak bergerak. Kan? Kita buat permainan simple-simple. Kan? Bulat nombor-nombor tu kita bagi soalan-soalan yang berkaitan dengan bab yang kita mengajar. Kan? Okey. Kumpulan tu pula kita bahagi-bahagikan mengikut araf pelajar. Kan? Kemudian yang kedua, contohnya pembelajaran berasaskan projek yang macam tadilah. Yang ini nanti saya akan ceritakan detail satu persatu, cikgu. Macam mana benda-benda ini yang kita reka buat ni boleh menyebabkan melahirkan PDPC berkesan dari kalangan murid-murid kita. Kan? Penggunaan gadget, tasiah puzzle, bank image, macam-macam lagi kan. Bukan setakat untuk geografi, untuk subjek lain pun cikgu boleh gunakan benda-benda ni. Okey, kita akan bercerita sini ada 2 kaedah. Satu kaedah tanpa ICT dan yang kedua ialah PDPC dengan ICT. Kan? Saya ambil dulu yang tanpa ICT. Saya harap cikgu-cikgu lain mungkin boleh jelas kot. Jelas kau suara saya? Jelas. Jelas kan? Okey lah. Okey, kita tengok dulu PDPC tanpa ICT lah. Okey, yang ni saya nak tutup kepada mengubah iklim pembelajaran murid. Mengubah iklim pembelajaran murid iaitu bilik-bilik khas. Bilik-bilik khas. Rasanya banyak juga sekolah-sekolah yang menyediakan bilik-bilik khas. Macam saya selama di sekolah lama, iaitu sekolah menengah SMK Datuk Seri Wan Muhammad, duduk di sana sehingga 16 tahun hampir di sana. Saya hiaskan satu bilik untuk PDPC yang kondusif dan juga satu pondok. Satu pondok. Ada orang tanya, duit ambil mana? Kan? Persoalan yang utama mesti orang tanya, duit ambil kat mana? Kan? Ya, Cik Rizal kan? Okay. Soalan yang sering kali ditanya cikgu-cikgu. Okey, duit ambil kat mana? Tapi Kak Cikgu, kerana semangat dan cintanya saya dan juga ingin mengubah murid, cikgu kos semua ditanggung sendiri. Kan? Tanpa memohon dengan pihak sekolah. Sendirian berhad. Kos tanggung sendiri berhad. Bilik ni hampir habis dengan peralatan dan sebagainya dekat dengan 11,000 kot. Ush. Dengan pondok dan Banyaknya. sebagainya. Potong daripada duit keraian. Oh. Buat pinjaman bank, kita ada keraian. Kita guru, kita nak raikan murid. Kalau pentadbir, dia nak raikan pelawak-pelawak tetamu.
Kan Betul. jadi saya ambil daripada keraian tu foto pinjaman bank lebih kurang 100 setengah sebulan, buat 2 tahun macam itulah. Kadang-kadang saya Projek 2 foto tahun 400. Biasa saya buat 2 tahun lah kan. Oh. Untuk siapkan ni. Jadi saya tak perlu tanya apa, tak perlu minta sumbangan dan sebagainya. Saya lebih seronok dengan buat sendiri, kos sendiri. Lebih seronok kan. Lebih seronok dan tercapai apa yang kita nak kan. Okay, kemudian selepas pindah saya pergi ke sekolah yang kedua. Pun saya bina bilik juga. Bina bilik juga hampir, yang ini 2 tahun saya berada di sana. Mula-mula sampai minggu pertama dah dapat satu bilik yang store macam store dan saya hiaskan sehinggalah jadi bilik macam sekarang. Kos pun sendiri juga. Elok habis pinjaman kat sana, saya pindah ke SMK Batu Empat selepas 2 tahun. Tapi masa di sekolah yang kedua tadi, banyaklah liputan akhbar dan sebagainya. Wartawan-wartawan datang dan sebagainya, kemudian anugerah-anugerah diperolehi. Yang penting pelajar seronok datang. Kadang-kadang datang awal, balik lambat. Kan? Masuk awal, keluar lambat. Kan? Itu menggambarkan dia seronok. Tapi kita pula tak seronok, takut cikgu lain marah. Kan? Okey, ini yang terbaru. Ini yang terbaru di sekolah baru. Lapor diri pada Februari 2018. Ini saya buat yang terbaru lah. Semuanya 3 tadi untuk mengubah iklim pembelajaran murid. Target saya ialah pelajar seronok datang, pelajar seronok belajar geografi, dan saya seronok tengok pelajar seronok. Dan pelajar dapat mengikuti subjek kita dengan kata lebih rajin lagi lah. Dan saya suka buat macam ni, bilik macam ni, supaya semua peralatan-peralatan, buku-buku rujukan dan semuanya disediakan. Jadi PDP tak terganggu. Dan cikgu-cikgu geografi yang lain pun semua kita galakkan pakai. Kita utamakan semua cikgu-cikgu geografi, kemudian barulah kita buka kepada cikgu-cikgu lain jika ada jadual kosong. Segala peralatan, segala projektor, komputer, handset, gadget dan sebagainya semua ada kat sini. Siapa yang datang guna aja. Segala jenis buku-buku rujukan. Selama berkhidmat 3 buah sekolah tu ada pondok ni. Ada pondoknya, ada biliknya. Hebat Okey, tapi yang sekolah ini yang paling hebat sekali sebab saya habis dah baru 2 tahun saya dah habis 18,000 dah. Ui. So dah macam dari segi maintenance macam mana? Macam sekolah yang Cikgu Zazili dah tinggalkan tu kan, 2 buah sekolah yang Cikgu Zazili tinggalkan tu. Macam sekolah mana tu saya tinggalkan kepada kawan-kawan. Saya tak tengok pun apa dah jadi. Tak sanggup nak tengok. Okey, dia harap diteruskan lah. Okey, agak harap diteruskan lah. Okey, di sekolah baru ni, dia tak ada bilik tau. Dia tak ada bilik. Saya dapat satu ruang kecil saja, saiz dia lebih kurang 24 kali 22 kaki. Di lereng bukit. Ruangan itu saja. Dan saya tak nak ambil bilik. Saya cuba nak ubah style lain. Saya nak buat pondok je. Inilah hasil dia. Hasil dia. Jadi macam itu saja. Kalau kita tengok dari luar inilah pondok dia. Design apa semua. Okey, ni bahagian dalam dia. Memang macam rumah lah. Okey, ni bahagian dalam. Tanpa pagar, tanpa dinding lah. Tanpa dinding. Dia hanya pagar bawah sahaja supaya binatang-binatang tak masuk. Terbuka. Peralatan semua tinggal macam tu je. Ada TV 50 inci. So kalau macam tak ada dinding, macam mana dia kalau hujan? Hujan dia tak terpias sebab atap kita jauh sikit. Dia ada palung, dia tak terpias lah. Sini cikgu tengok ada TV 50 inci. Ada yang kalau cikgu tengok yang bercahaya atas sini ni kan, yang warna yang bercahaya macam bunga-bunga tu, itu projektor. Itu projektor. Kemudian kalau cikgu tengok tepi sana tu, kita sediakan macam air tapis untuk murid-murid. Bebas. Murid-murid bebas bawa serbuk kopi, Nescafe, Milo dan sebagainya, boleh minum. Dan dia boleh baca-baca kacap, dia boleh baca-baca dan minum masa kita mengajar. Yang penting dia seronok. Kita nak suasana dia tu macam suasana di rumah dia. Ya, betul-betul. Kita tak nak pelajar stres dan sebagainya. Sebab cikgu, kalau kita duduk dalam kelas macam biasa, kemungkinan pelajar kita terlena. Tapi kalau dia datang sini, tak ada masa dia nak lena. Sebab semua kemudahan kita sediakan. Okey, cikgu.
Okey, Sangat menarik. ini lagi suasana dia. Ya. Okey. Ini yang cikgu nampak bunga ni. Ini projektor sebenarnya ni. Saya tak nak buat sangka. Nak nampak tak cantik. Saya buat bunga je tutup projektor. Kan? Oh. Tutup dengan bunga-bunga. Okey. Ini suasana murid di dalam lah. Kan? Boleh muat sehingga 30 orang. Uish, besar juga. Kita susun lah cara susun tu yang penting dah. 30 orang muat. Okey. Kemudian ini cikgu-cikgu yang menggunakan. Dia pun rasanya ada dalam grup ni, join grup ni. Perbincangan ni Cikgu Norma. Cikgu Norma ada ke Cikgu Norma? Cikgu Norma, Cikgu Sheila. Saya galakkan cikgu-cikgu sekolah saya tadi join grup bersama. Okay. Boleh. Kan? Oh, ada TV juga. Kita ada skrin, ada TV. Okey, itu antara bilik tadi kan. Bilik tadi cikgu memanglah kalau kita tengok dari segi kos ini memang tinggilah, tapi kalau kita minat dengan profession kita sanggup cikgu. Kita sanggup. Sebab kita lama lagi nak berkhidmat cikgu. Kan? Kita lama lagi nak berkhidmat. Yang penting kepuasan tu sebenarnya. Kepuasan. Yang penting kepuasan. Saya datang sini setiap hari datang seronok ke sekolah. Tak pernah rasa stres. Betul. Rasa seronok dan sebagainya. Dan kelas saya hanya di sini sahaja. Saya hanya masuk kelas hanya musim peperiksaan sahaja. 100% kelas di sini. Bilik saya pun di sini. Walaupun tak ada dinding. Pengetua tidak ada masalah lah. Tak ada masalah. Kan? Sebab kita tak mengambil bilik katakanlah ruangan bilik tak cukup, kita tak mengganggu sekolah, kita hanya buat sebab kita buat bangunan lain. Dan kita mohon bangunan ni saya mohon dengan PBD buat kertas kerja dan sebagainya. Pedawaian wiring pun saya mohon dengan JKR dah check semua lulus semua, JKR dah buat pedawaian. Dia buat pedawaian daripada induk sampai ke pondok, baru saya sambung bahagian dalam dengan kos sendiri. So maksudnya permohonan tu ke Jabatan Bomba juga? Jabatan Bomba dan PPD. Bahagian pembangunan. Okey. Bahagian pembangunan. Kita buat kertas kerja lah. Dulu baru kita buat. Kan? Okey. Okey, kemudian cikgu, saya rasa lah cikgu, kalau cikgu mengajar suasana macam ni, agak-agak cikgu berkesan tak PDPC cikgu? Dengan suasana dia, dengan pelajar seronok dan sebagainya, dengan kemudahan yang ada, peralatan yang ada, saya yakin apa yang dirasa mesti akan tercapai. Betul. Malah lebih lagi rasanya. Sebab saya rasa seronok, bukan apa, ada pelajar kelas-kelas hujung, sebab sekolah saya ni sekolah campur. Melayu, Cina, India, Iban, semua ada. Iban ada juga? Ada, Iban ada, dia anak-anak tentera. Asli pun ada. Sekolah campur. Dan ada satu kelas yang saya ajar tu, kelas hujung, kelas yang ada yang separuh tidak boleh membaca. Kan? Dia tidak boleh membaca, tapi dia pandai. Kalau dia tengok gambar, kita suruh buat, dia boleh buat. Dia boleh melukis, melahirkan apa yang berdasarkan gambar dan sebagainya. Kan? Nanti saya akan tunjuk kat cikgu. Pelajar yang kelas hujung menghasilkan produk PBL. Walaupun dia tak boleh membaca, tapi dia boleh menghasilkan produk. Kan? Maksudnya dia faham, cuma dia tak boleh nak luah saja. Kan? Okey. Jadi di situlah kita nak tarik pelajar-pelajar tadi supaya dia ni rasa macam tidak terpinggir. Okey cikgu, yang kedua yang saya nak tunjuk ke sini ialah Tasya Puzzle. Yang ni mungkin semua ramai dah tahu dah kot. Rasanya hampir separuh cikgu-cikgu kita dah tahu dah Tasya Puzzle ni. Kami biasanya menggunakan lah. Dalam segi bengkel biasanya kami akan gunakan lah. Gunakan. Ini pun bagus juga untuk geografi. Dia sebenarnya dicipta untuk matematik. Puzzle ni, Tasya Puzzle ni dicipta khas untuk guru-guru matematik dengan formula dan sebagainya. Tapi rupanya apabila kita guna software dia tu, boleh juga untuk geografi dan sebagainya. Semua subjek boleh kan? Kan? Ini antara aktiviti-aktiviti cikgu. Kalau kita buat satu permainan ni, saya rasa setengah jam cukup dah. Aktiviti ni habis satu masa. Kadang-kadang tak selesai juga masalah. Kadang-kadang macam-macam kita boleh buat. Berdasarkan gambar, berdasarkan berdasarkan peta lakar, soalan-soalan.
Yang ni boleh ni suruh PPD Miri buat satu kursus khas ni, bina bahan-bahan tasya ni. InsyaAllah boleh. Siapa-siapa yang nak belajar online pun boleh online dengan saya. Nanti saya ajar. Okey. Kita Good. ajar secara online. Mungkin sesi akan datang lah, Cikgu Zulkifli. Kan? Okey. Ah, Dia mudah je. ya, betul. Senang je. Ke menggunakan software tertentu? Dia ada software tadi. Kalau kita tengok yang tadi, cikgu Yang boleh pautan pergi tadi tu, ke website tadi ni. Okey. Cikgu pergi ke website ni, cikgu download je software dia free. Tak payah ada siri nombor dan sebagainya. Dia free percuma. Ya, betul. Cikgu type je Tasya, dia akan jumpa lah nanti. Dia punya, Kalau kami di Miri, medium suara yang paling mahir lah menggunakan Tasya. ya. Ya, betul. Okey. Ya. Tapi cikgu betul cikgu. Kalau cikgu buat mengikut bab. Kalau cikgu ada kumpulan, cikgu boleh gerukkan lagi dia. cantik, Lagi cantik. Buat sekolah ni buat dua tasya, bab berapa. Bagi ikut bab. Kemudian kumpulkan. Masukkan dalam satu folder. Nanti nak guna print saja. Kita boleh jadikan dia satu modul Satu modul dan juga satu bank. Ya, betul. Kita jangan fikir nak buat seorang diri, kita fikir dengan kawan-kawan. Kita kongsi-kongsikan. Okey. 2 orang bab ini, 2 orang bab ni. Cikgu lek saja rasa boleh buat 3 bab. Cikgu lek orang lama. Lagi mahir. Dia lagi mahir tu. Okeylah. Diam-diam je tu. Nampak je diam. Dia punya lama di Kolej Haji Bujan tu. Bila nak bergerak je. Aduh. Okey, ini antara contoh-contoh dah. Contoh yang saya buat dengan pelajar saya. Ya. Okey, cikgu, yang cikgu tengok apa yang warna hijau tu? Ini peta laka. Peta laka. Kita boleh bina soalan berdasarkan peta laka. Macam kita buat soalan exam, soalan-soalan berdasarkan peta laka. Kan? Okey. Kita adalah soalan-soalan dia berdasarkan peta laka yang diberi. Pelajar ini pelajar saja tampal pada kertas lah supaya dia lekat, supaya tidak ada tiup angin. Kita buat pertandingan pula. Siapa yang cepat selesaikan isu ni, siapa yang cepat cantumkan ni, kita bagi pula hadiah gula-gula dan sebagainya. Kan? Jadi pelajar-pelajar seronok. Kan? Dia akan study ni, geruk, dia akan bincang, nak cantumkan ni dia bukan mudah-mudah, dia akan rujuk buku dan sebagainya, bincang sama dia. Di sinilah wujudnya kolaborasi tadi. Kan? Tapi musim PKP ni kita buat personal lah. Tapi kena banyak sikit lah. Hasil tu kena banyak dan kita kecilkan sikit dia punya puzzle. Kalau yang ni macam ni 24 puzzle, 12 puzzle, kita kecilkan jadi 7 puzzle, 8 puzzle. Dia boleh kecilkan. Okey, yang ni puzzle berdasarkan gambar, berdasarkan peta. Kita ada tajuk peta Malaysia dan sebagainya, kita boleh buat. Ya. Yang ni puzzle berdasarkan soalan. Okey, ini hasil-hasil dia lah. Macam-macam rupa, macam-macam bentuk ada. Okey, ini yang dihasilkan oleh murid-murid. Memang murid-murid seronok. Kita tengok pun apabila kita tengok dia seronok tu, maknanya tercapailah apa yang kita nak. Okey. Itu yang kita katakan PDPC berkesan. Jangan ada setengah-setengah tu murid tu tunggu-tunggu bila loceng nak berbunyi. Kan kalau kita ada setengah-setengah cikgu mengajar, dia akan tunggu bila loceng nak bunyi ni. Kan sebab cikgu duk bersarah kat depan. Kan? Tapi biasa saya akan guna peluang 80-20 tadi. Saya kurang bercakap. Kan? So lebih kepada arahan sajalah. Kita lebih arah dan juga sebagai bantu je. Kan? Kemudian yang seterusnya ialah cikgu, ini mungkin ramai orang guna mini whiteboard ni. Mini whiteboard. Yang ini saya beli je satu keping plywood papan lapis Formica yang ada jual di kedai tu. Saya potong je. Saya potong. Beli cikgu daripada cikgu duk beli yang dah siap di pasar, DIY dan sebagainya. Cikgu mahal. Cikgu beli sekeping papan lapis 8x4. Ya, betul. Formica. Cikgu pergi kedai, kata kedai hardware kata nak plywood Formica. Cikgu potong. Boleh sekeping tu cikgu boleh potong 6. Potong 6. 8 kali sebab dia 8x4, potong 6 tu dah besar tu. Betul. Besar. Kan? Lebih jimat. Harga dia RM38 je sekeping. Oh. RM38 kita dapat 6 keping.
RM38 di Semenanjung Malaysia lah. Di sana pun lebih kurang kot. Paling tinggi pun 40 lah tu. Ya, rasanya datang di sana lagi murah kot. Ya, Kan? betul tu. Cikgu cari, cikgu tanya papan plywood Formica. Papan lapis Ya, Formica kan, yang orang buat hmm, whiteboard ni lah, kan? betul. Okey cikgu. Lebih senang daripada kita menggunakan kertas majung, lebih jimat cikgu. Tak payah kita nak beli-beli kertas majung banyak-banyak. Lepas tu senang masa present, pelajar pegang dia tegak sikit. Kalau Ya. kertas majung ni ditiup angin, terbang dan sebagainya dah. Okey, saya buat ni kalau ada masuk kelas dan sebagainya, saya akan tinggal dalam kelas. Hasil produk tadi saya akan tinggal 2 hari. Masa seterusnya baru saya buat. Oh. Tujuan dia? Semua kelas saya mengajar, saya akan buat 6, 6, 6, 6, saya akan tinggal. Sesiapa saja nak guna pun boleh guna. Kan? Yang penting jaga. Kan? Ini kita letak guna dalam kelas. Pelajar-pelajar hasilkan dalam kelas. Kan? Kan? Ini pun sama. Okey cikgu, yang seru ya. Okey, yang ni paling penting sekali, terutama sekali cikgu-cikgu SPM. Oh. Ini cikgu SPM lah. Kita pembelajaran berasaskan gambar. Yang ni saya praktikan kepada pelajar, pada murid-murid saya dan juga kelas-kelas depan supaya dia boleh gambar ni melahirkan pelajar yang kebat dah. Kebat. Contohnya macam ni. Cikgu tengok yang tengah ni. Yang tengah tu saya bagi, kalau kita tengok sini, cikgu nampak tak gambar tu? Gambar rumah setinggan kan? Rumah setinggan dengan betapa ramainya penduduk di situ. Jadi pelajar terpulang pada dia. Dia tengok gambar tu, berdasarkan tajuk yang dia dah belajar, dia nak tulis apa? Dia nak tulis masalah kepadatan penduduk ke, masalah penduduk padat ke. Kalau dia kata dia tulis tajuk penduduk padat, dia akan huraikan pasal penduduk padat. Dia akan bina peta minda di bawah tu. Contoh yang ini, gambar tepi tu, kalau cikgu tengok kereta kan, kereta. Lepas tu gambar-gambar flat dan sebagainya. Kalau kita sini kita boleh buat juga pengangkutan di bandar, kan? Kesesakan lalu lintas. Tapi pelajar ni dia buat tajuk pertempatan bandar. Terpulang pada dia sebab kita open, terbuka kepada dia. Berdasarkan gambar tadi. Cikgu Zazi tak tetapkan lah. Kita tetapkan. Kita nak tengok apa yang dia faham tentang gambar tu. Right. Jadi dia buatlah peta minda tentang pertempatan bandar. Jadi dia cari situ ciri-ciri pertempatan bandar. Itu terpulang pada dia apa yang nak cerita. Yang ni bank image ni saya rasa cikgu boleh ambil apa saja, gambar-gambar banyak cikgu dalam internet, cikgu kumpulkan mengikut bab. Kan saya dah kumpulkan ikut bab banyak dah. Kan? Saya buat satu pelajar yang lemah sesuai tak? Pelajar yang lemah boleh juga, sesuai juga, tapi kena rujuk buku lah. Kita bagi dia rujuk buku. Kan? Tapi biasanya pelajar yang lemah dia akan buat peta minda tu simple-simple je lah. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia faham, dia tahu. Ya betul. Okey. Contoh yang peta minda pelajar ni buat peta catat alih dan sebagainya. Kita galakkan guna iThink. Kita gunakan iThink. Tapi contoh yang ini, kita bagi gambar rumah satu, kemudian kita suruh dia buat apa. Jadi dia tulis sini pertempatan luar bandar. Jadi dia pada-padalah dia akan cari dalam pertempatan luar bandar tu apa yang berkaitan, yang dia berminat dengan tajuk tu. Dia kata dia nak buat tentang ciri-ciri. Buatlah ciri-ciri, buat peta minda. Kita bebaskan. Tapi dalam bab yang kita dah mengajar. Maknanya apabila cikgu, kalau dah siap macam ni cikgu boleh ambil yang dah siap, cikgu lekat pada ruangan tertentu buat softboard dan sebagainya. Cikgu jangan suruh dia yang bercerita. Sebab kalau dia bercerita, dia akan tahu. Cikgu panggil orang lain. Pergi bercerita, apa yang kawan kamu lukis? Macam tu Kalau kita suruh dia yang bercerita, dia tahulah apa yang dia cerita. Dia sampaikan, ni seronok dan sebagainya. Lepas tu dia duduk tepi. Kawan dia ni duduk tepi. Kawan ni bercerita. Dia lukis tentang ciri-ciri tempat sini kan. Lepas tu, kawan dia tadi boleh komplain. Rasanya ciri ni salah.
Kan? Jadi dia boleh betulkan balik. Kalau kita buat dan dia yang present, hasil dia tak ada cikgu, tak seronok. Oh, macam tu. Kita kadang-kadang kita suruh dia pilih siapa kamu nak suruh siapa yang present bahan kamu. Oh, tu lagi Masa tu bagus cikgu sebenarnya. kelang kabut semua akan tunduk. Semua akan tunduk nanti. Ya. Ah, kita buat macam kolaborasi macam tu. Kita Hmm. kalau boleh setiap hasil produk murid tu kita suruh orang lain yang present. Hmm. Baru dia tahu apa kesalahan yang kawan dia buat. Dan kawan dia baru dia tahu, oh ada salah rupanya. Hmm. Okey, sama yang ni. Bank image yang ni. Kita print salah kata A4 je kosong, gambar kosong macam ni dan kita edar. Setiap kali. Yang ni cikgu, kalau cikgu rasa satu hari tu cikgu rasa malas nak, tak ada idea nak mengajar cikgu bawa je gambar-gambar macam ni. Cikgu edar je kat pelajar. Dan memang cikgu tak akan cakap banyak. Pelajar semua akan buat. Satu persatu. Oh. Kan? Memudahkan kerja cikgu-cikgu. Hmm. Ada nak tanya? So yang ni individu lah. Ini individu. Yang ni kita Oh. sesuai guna musim PKP. Oh, okey. Tapi cikgu kena berkorban lah, kena print dan sebagainya. Tak apalah cikgu, yang penting kita seronok. Hmm. Tapi saya selalu ada koleksi. Kalau ada pelawat datang saja nak tengok, memantau saya bagi je back image. Oh, Inilah senang senjata utama. Ini senjata utama. Betul. Dalam komputer semua dah ada tajuk, nak tajuk apa. Kan? Kan? Kita tak kisah kelas mana. Kalau dia suruh kelas mana pun kita tak kisah. Sebab yang penting benda dah ada. Hmm. Uh, Menarik ah. Ini antara yang pelajar-pelajar buat lah yang saya kumpul. Sepatutnya nanti cikgu apabila pelajar cikgu buat, cikgu kumpul tau. Cikgu kumpul dokumentasikan, buat satu buku. Apabila ada kita pelawat dan sebagainya, jemaah nazir dan sebagainya nak tengok, inilah yang dikatakan kebab dalam PDPC dan sebagainya. Hmm. Bukti lah, bukti kita dah buat. Okey, contoh yang ni lah. Kita bagi yang ini, gambar yang ini. Kalau kita tengok, kita pelajar tulislah tajuk apa. Contoh dia buat situ, pola berpusat. Pola berpusat dia ada ciri-ciri dan juga apa tu tulis tu. Ada cerita pasal ciri-ciri pola berpusat. Kan? Simple je gambar je. Cikgu ambil gambar je. Cikgu tak payah buat nota-nota. Biar pelajar je buat nota sendiri. Kan? Jadi sesuai lah. Kalau cikgu untuk geografi memang amat sesuai sekali. Tak kira lah daripada tingkatan 1 sampai ke tingkatan 5. Memang sesuai. Kan? Tingkatan 6 pun boleh pakai. Kan? Big image ni. Kan? Sama juga kita boleh dalam daerah tu kita kumpul. Okey, sekolah sini ambil bab ini, kumpul gambar-gambar yang berkaitan dengan bab ni saja. Satu hari kita jumpa, kita cantum, mesti dapat banyak. Boleh tu, kan? Cik Rizal boleh buat tu. Boleh. Idea yang menarik sebenarnya. Pertama kali tengok lah. Okey. Contoh dia ni lah, contoh dia. Kalau nak yang saya pun boleh saya bagi banyak dengan saya. Boleh kita share. Ya. Siapa yang berminat lepas ni boleh mesej saya bagi je apa yang cikgu nak. Ya. Okey, sama dengan yang ni juga kan. Ini soalan SPM, saya ambil foto A, foto B. Kan soalan SPM kan ada 2 perbandingan gambar. Ni yang kalau cikgu tengok yang sebelah ni, yang ni saya cuba tambah lagi. Kan? Yang ni SPM punya lah, soalan ni SPM. Dia bagi gambar industri, huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor perbuatan di Malaysia. 4 markah. Ni SPM lah. Kemudian saya saja tambah. Ini tepi tu skema sebenar. Saya bagi jawapan kat murid. Jadi nak suruh murid cari apa dia huraian. Kan? Kemudian bahagian rungai kreatif ni kita suruh dia jawab, dia bina sendiri soalan berkaitan gambar tadi selain daripada yang kita bagi. Kan dia akan buat. Kemudian bawah ni kita suruh jawab dalam bentuk esei. Kita buat 3 ruang. Jadi kita nampak puan ni kemudian Pertamina kemudian esei. Kita nampak situ.
ruangan jawapan ruangan kreatif ruangan jawapan sebenarnya PM. Akbar dan dengan cikgu kita baca tak ada kita tanda kelatan. Pada okey kita tengok yang seterusnya. Saya cepat-cepatkan dah sebab ada sekarang dah 3:30 nanti nak ada soal jawab dan sebagainya dah. Betul ke Cikgu Zan? Kalau macam cikgu-cikgu nak tanya pun boleh juga kan semasa sesi ni berlangsung. Cikgu nak tanya pun boleh. Kita boleh tanya soalan. Kita buka. Okey, kita buka tanya soalan dulu. Sebab kita nak buat secara santai kan. Kita buat santai. Itu mana cikgu-cikgu yang ada soalan boleh tanyalah. Boleh unmute mic untuk bertanya soalan kepada Cikgu Zazili. Tak pun boleh type di ruangan chat lah. Ni 3 minit yang lalu Cikgu Hakim ni, Muhammad Hakim bin Rashid ni kan. Dia kata, cikgu boleh share bahan tak cikgu? Okey, kita akan share nanti, jangan susah hati. Semua bahan kita akan share. Kan? Lagi siapa lagi ni? Lek. Biasalah lek tu. Dah kenal dah. Tak apa, cikgu boleh tarik satu. Kan? Dia lek ni daripada zaman kurus sampai zaman gemuk lah kenal dia. Orang penting. Mana ni? Okey, ada apa siapa pun nak tanya tak? Ada di sini Cikgu Lau Lili. Peran yang sekarang ni duduk dalam PBL dalam PBB kita. Cikgu Zazili. Lau Lili. Cikgu Lau Lili ada bertanya. Ya. Ada ruangan chat tu kan. Selamat petang, saya nak tanya, adakah gambar Selamat petang, Cikgu Lau Lili. Adakah Cikgu Lau Lili adakah gambar yang diberikan itu, bank image tu adalah yang gambar yang sama diberikan kepada semua pelajar? Tidak. Oh. Gambar dengan kawan 10 tak sama. Dalam kalau 30 orang 30 gambar berbeza. Kita tak akan bagi gambar yang sama sebab kita tak nak dia ada budaya meniru. Okey. Sebab tu saya kata tadi cikgu kena rajin mencari gambar. Cikgu kena rajin mencari gambar. Kadang-kadang ada gambar yang beza, jawapan sama. Okey, ada cikgu, gambar saja berbeza, jawapan sebenarnya sama. Faham tak? Okey, faham. Gambar tu berbeza, tapi sebenarnya jawapan tu sama. Cuma pelajar kita ni, dia apabila dapat gambar yang lain, dia rasa dia tak sama dengan kawan dia. Wah, jawapan sama sebenarnya. Kan? Saja kita nak posting dia je, kita nak main dengan dia. So, Lili, biasanya saya akan cari gambar satu tajuk 30 gambar. Oh, maksudnya berdasarkan tajuk yang sama lah. Tajuk? Ya, berdasarkan tajuk yang sama. Bab yang sama saya akan cari gambar sebanyak mungkin dalam internet. Biasanya 20 hingga 30. Banyak Banyak. Kita kumpul tapi mula-mula je kita susah. Sekarang apabila kita dah selesai semua, senang masa depan kita. Oh, maksudnya kita boleh reuse balik lah.
Kita boleh guna tahun depan guna lagi, tahun depan guna lagi. Oh, okey. Eh? Cikgu Hakim kata suara tersekat-sekat. Okey tak kah? Cikgu Hakim? Cikgu Lalili kan? Kongsi dengan kawan-kawan, jangan buat seorang diri. Memang susah. Ya. Cikgu Mungkin Lalili panitia pakat lah. dengan kawan-kawan. Panitia. Mungkin dari panitia di sekolah pun boleh. Boleh bincang lah. Kita jangan terlalu agresif, kita berdikit-dikit, kita buat sikit-sikit, lama-lama insya-Allah boleh selesai masalah. Kan? Ya, Yang penting target kita ada bahan. Okey, kita sambung lagi. Pembelajaran berasaskan projek. Yang ni cikgu tak boleh lari dah sebab dalam PBD sekarang ni dah dimasukkan pembelajaran berasaskan projek atau PBL kan. Kita geografi paling seronok sebab cikgu setiap hujung bab menghasilkan produk. Memang akan ada tajuk menghasilkan produk. Semua topik geografi. Ya, semua topik geografi ada. Cuma kita nak tak nak je. Oh. Persoalan kita sekarang ni nak tak nak je. Okey. Okey, nanti saya akan tunjukkan cikgu contoh-contoh antara produk-produk dan cikgu boleh ulang balik tahun depan, ulang balik, ulang kepada pelajar lain pula untuk tingkat tahap 1 kita ulang-ulang. Contoh cikgu ni. Yang ini gambar ni tajuk dia pengakutan lestari. Pengakutan lestari. Jadi pelajar akan rancang macam mana nak dia sebelum dia buat ni, kita bagi satu isu kat dia. Kita suruh dia cari dalam internet dahulu pengakutan lestari, dia faham apa pengakutan lestari, dia cari gambar-gambar yang menarik. Kemudian dia rancang dengan kawan dia. Biasanya kita ambil 4 orang. Kalau projek besar macam ni, kita ambil 4 orang lah satu kumpulan. Kan? Kalau projek yang kecil-kecil macam pola pertempatan tu kita ambil personal satu-satu. Kan? Okey, yang ini tajuk yang besar. Jadi kita suruh dia buat 4 orang satu kumpulan. Jadi dia akan berkolaborasi sama dia. Kan? Kadang-kadang dia buat kat rumah. Berapa lama projek ni dihasilkan? Kalau tengok ni macam kita bagi tempoh seminggu. Kita bagi tempoh seminggu. Seminggu saja, jangan lama-lama. Dia mesti ada hasil, nanti dia akan ada peta minda dia akan buat penerangan, kan? Satu kelas dapat 5-6 projek jadilah. Untuk projek ni mereka hasilkan di sekolah lah. Di rumah pun boleh, di rumah sekolah pun boleh. Okey. Jadi di mana saja. Janji siap. Okey. Janji siap. Kena ingat tau, jadi cikgu janganlah kelang kabut nak kejar-kejar habis sukat pos sekarang. Tak yang minyak kan. Lepas tu dia buat lampu-lampu ni solar. Itu kreativiti dia lah kan. Dia penerangan bagi. Yang penting penerangan daripada grup tu. Kan? Okey ni cikgu. Yang ni individu. Individu. Yang ni cikgu kalau cikgu tengok yang pegang produk ni, yang pegang produk yang kotak ni, pelajar ni tak boleh cakap bahasa Melayu. Oh, Chinese. Tak boleh cakap bahasa Melayu. Dia Chinese. Dia hanya mahir bahasa Cina daripada dia tingkat tahap 1. Kan? Langsung tak boleh bercakap bahasa Melayu. Tapi faham kita bercerita, tapi nak cakap tak boleh. Dan kita bagi gambar, pola pertempatan, dia boleh hasilkan produk. Saya terkejut tengok produk dia buat. Individu. Ini yang terbaru PKP baru ni. Dari segi penulisan macam mana Cikgu Zazili? Yang bawah ini sama lah. Penulisan dia tu dia pandai salin daripada buku dia salin. Cuma dia tak boleh nak bercakap je. Oh. Dia tak boleh cakap tapi dia boleh menyalin.
Dia faham. Kan? Okey, ini yang ini hasil-hasil di hujung bab. Produk cikgu buat jangan besar-besar cikgu. Kita buat sekurang-kurangnya satu kotak saiz kotak A4. Kan? Jangan besar-besar. Sebab dia personal, senang pelajar nak bawa dan senang kita nak simpan. Yang terbaik kita simpan. Kan? Yang ni sistem suria. Kan kita kalau kita beli ni, mahal ni nak beli produk ni. Kan? Yang ni pelajar hasilkan sendiri dengan bola, ada yang bola pingpong, ada yang polystring. Kan polystring sekarang ni ada jual macam-macam di kedai DIY tu. Macam-macam rupa ada. Dia buat, kemudian dicucuk, ada yang cucuk dengan tali, dengan dawai, ada yang lukis. Yang ni hujung setiap bab. Okey, ini pola pertempatan. Yang ni atas polystring. Yang ni saya kelas depan sikit sebab saya buat ni suruh bab pertaminda terus di bawah. Kan? Ni kelas depan sikit. Sama juga pola pertempatan. Sebenarnya tingkatan 4-5 pun boleh hasilkan ni. Dia boleh buat penerangan dan sebagainya. Supaya pelajar dia boleh sampaikan apa yang benar lebih jelas. Kan? Daripada kita duduk bercerita dalam kelas dan sebagainya, dia lebih jelas. Kita bagi tempoh 1 minggu, hasilkan produk, rasa semua mungkin pelajar mampu buat. Kan? Ini pelajar tingkatan 1. Cikgu dah. Tingkatan 1 ni bukan tingkatan 1. Kan tingkatan 1 kita ada pertempatan kan? Pola pertempatan tu. Okey, kemudian yang seterusnya teka silang kata. Teka silang kata ni saya lebih kepada penggunaan software dah. Penggunaan software iaitu kita guna Crossword Weaver. Cikgu pernah dengar ke? Pernah dengar tak? Kita boleh buat Crossword Weaver ni. Di situ saya letaklah dengan siri nombor dan sebagainya. Sebab kalau cikgu download tanpa siri nombor, cikgu mungkin tak boleh banyak soalan. Lepas tu dia menjadi macam trial. Yang ni dah ada siri nombor dan sebagainya. Yang ni kita orang beli. Yang ni kita orang beli masa zaman-zaman awal-awal dulu dengan grup-grup yang gila-gila ICT dulu. Langgan beli. Kan? Dan tak sangka siri nombor tu boleh guna sampai ke hari ni. Dan kita boleh kongsi dengan kawan-kawan. Siapa nak ambil nanti? Nanti saya akan share nanti. Dia bukan satu PC satu nombor siri ya? Bukan. Dia situ ada banyak lagi. Ni saya baru bagi 5-6 baru. Dia bagi saya tu 12 nombor siri. Uish, banyak kan? 12 nombor siri. Dan soalan cikgu, selain kita boleh bercetak, kita boleh buat soalan interaktif. Teka silang kata interaktif. Saya guna masa PKP baru ni, saya buat soalan interaktif, saya bina-bina, saya hantar kat dalam grup, pelajar jawab macam-macam jawapan interaktif. Dan kita satu bentuk kita buat ni, kita buat satu ni, kita boleh ubah macam-macam bentuk. Dia bukan macam tu saja. Soalan yang sama, kita tekan dia punya itu proses, dia akan ubah bentuk lain. Kita tekan lagi, dia ubah bentuk lain lagi. 10 kali cikgu tekan, 10 kali bentuk berubah. Dia susun semula. Jadi soalan yang sama, ni satu taktik kepada pelajar tau. Soalan yang sama, bentuk berbeza. Jadi pelajar pening. Kan? Faham saya? Soalan sama, tapi bentuk lain. Kita buat 10 bentuk yang berlainan. Kita print. Pelajar akan tengok, dia akan pening. Wah, soalan sama je. Sama macam Pertamina tadi, bank email tadi. Kan? Pelajar kita ni kadang-kadang dia nak sama je dengan kawan. Sebenarnya soalan sama je. Bentuk yang berbeza. Crossword Weaver. Cikgu boleh download kat sini dah. Cikgu boleh download kat sini dia punya software. Crossword Weaver ni. Lepas tu cikgu boleh ambil siri name dengan siri nombor saya bagi tadi. Kan? Dan nanti saya akan share lah. Saya akan share dalam, saya akan bagi kepada Cik Rizal. Nanti Cik Rizal sebarlah kepada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah. Yang ni pun kalau rasa nak belajar online dengan saya pun boleh, saya boleh cerita. Yang ni senang je. Yang ni senang sangat-sangat buat. Contoh macam ni lah puzzle kan. Sebenarnya kita boleh ubah ni. Yang ni melentang, cross ni dia ada arahan sebenarnya tapi saya tak ubah. Melentang, yang ni ke bawah. Kan? Down tu ke bawah. Kalau kita tekan sekali lagi, dia akan berubah pula ni bentuk. Tak sama macam ni dah. Tapi kedudukan soalan pun dia berubah. Kedudukan soalan dia berubah. Soalan sama. Nombor soalan berubah lah. Kan? Nombor soalan berubah. Nombor soalan dia berubah. Nombor soalan berubah. Kadang-kadang dia yang daripada melentang akan pergi ke bawah.
Dia pusing. Dia adjust sendiri. Sistem adjust. Kan? Jadi soalan sama. Tapi kedudukan berlainan. Bentuk pun Menarik, berlainan. Crossword Weaver. Nanti cikgu boleh download lah. Cikgu try. Kan? Cikgu try. Sebab dia nak banner dia bermula dengan jawapan. Bermula dengan clue baru jawapan. Oh. Okay, ini design dia. Kan? Ini kalau kita waktu berkembang, kita ada 21 kan? 21 atau 22, kita boleh jadikan dia sebagai ulang kaji lah. Ulang kaji setiap bab. Pengukuhan. Pengukuhan. Ya. Lagi banyak soalan cikgu bagi, lagi pening pelajar. Okay? Tapi kelemahan dia tak boleh dua perkataan. Dia nak satu perkataan sahaja. Oh, faham. Dia tak boleh dua perkataan. Itu kelemahan dia. Okey, kemudian saya akan pergi ke yang seterusnya. Itu PDPC. Harap tadi semua boleh faham kot. Senyap je ni. 50 orang ni ramai ni. Senyap semua dah. Sama-sama kita tengah hari ni deh. Senyapnya tengah menghadam tu. Tengah menghadam tu. Dia menghadam betul-betul. Ada. Okey cikgu, kita pergi ke PDPC abad ke-21 dengan ICT. Dengan ICT ni cikgu, saya bukan nak cerita pasal banner, sohwan dan sebagainya. Saya hanya nak menggunakan apa yang ada dalam buku teks sahaja. Oh. Okey. Contoh yang pertama cikgu. Ikhlas saya tanya, berapa orang cikgu yang menggunakan AR dalam buku teks? Ada cikgu geografi boleh jawab tak? Ikhlas saya tanya setakat ni. Berapa orang yang guna AR dalam buku teks? Cikgu Lek guna ke? Tanya cikgu Lek saja sebab saya kenal cikgu Lek. Famous cikgu Lek Cikgu Lek famous. Kan AR ni yang tiga yang 3D ni. Okey, ni cikgu tengok dah. Dalam buku teks dia akan tulis AR macam ni. Dia buka, walaupun cikgu mengajar tingkatan 5 cikgu boleh pinjam buku tingkatan 3. Hasil dia jadi macam ni cikgu. Cikgu tengok dah. Cikgu nampak dah jadi 3D tu. Oh. Gambar tadi apabila kita scan dia akan jadi 3D. Jadi pelajar nampak dengan jelas. Kita tayang pada dengan projek dan pelajar akan nampak apa benda. Si ada bunyi lagi cikgu, ada suara binatang dan sebagainya. Ikhlas saya tanya, berapa orang yang guna? Setakat ni. Semua topik ada Penat kerajaan buat buku teks bubuh AR. Ya, semua topik ada. Cikgu cari. Tapi taklah semua, tapi memang ada lah. Banyak ada. Menarik Tengok dah belak. Cikgu tengok je yang ni, yang pasal AR ni ada situ. Okey, sama juga yang ni cikgu. Gambar okey, gambar ni kan. Kalau dia tulis sini imbas AR. Imbas AR. Cikgu, kalau cikgu pergi ke kedai-kedai buku di Popular dan sebagainya, cikgu belek-belek cikgu buku-buku geografi, terutama sekali keluaran Syarikat Pelangi, bukan nak promosi Pelangi tau. Tapi Pelangi mendahului. Cikgu belek-belek buku Pelangi, cikgu jumpa buku rujukan dan sebagainya, kalau dia tulis banyak AR, cikgu belilah buku tu. Cikgu boleh tambah ilmu kat pelajar cikgu. Kan? AR. Semua subjek semua ada rasanya. Kan? Okey, contoh yang ini kan. Contoh yang piramid ni. Hasil dia. Okey ni. Kan? Yang ni kita ajar tentang piramid tadi. Dia nampak 3D gambar tadi. Kita scan. Itu saya scan daripada komputer. Gambar dalam komputer saya scan. Dia sangkut-sangkut sini tapi dia sebenarnya tak sangkut cikgu kalau cikgu tengok. Itu dia dah. Cikgu boleh try dah. Okey, sama juga yang ni. Yang ni kan mengkuang ni. Kalau cikgu scan dia akan keluar gambar.
siapa yang pernah guna ni? Okay, ni dia cikgu gambar tadi, gambar mekuan tadi. Pelajar-pelajar seronok tengok. Kan? Ada pelajar yang tak faham, kita panggil ke depan, kita tunjuk. Kamu sekian kan tengok hasil dia macam mana. Yang ni kita berkaitan dengan profil hutan, cikgu. Tajuk profil hutan. Yang ni bukan setakat tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 pun boleh pakai. Walaupun buku tu tingkatan 3, cikgu boleh guna untuk tingkatan 5. Cuma kita nak tak nak je. Okey, yang seterusnya ialah QR code. QR code ni buku tingkatan 1 sahaja yang tak ada. Buku tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4 semua ada dah. QR code setiap bab, soalan dan sebagainya, maklumat tambahan dan sebagainya, cikgu. Cikgu boleh kumpul dalam selai kertas je. QR code ni macam ni. Dan cikgu boleh bawa ke mana-mana. Kadang-kadang dalam grup WhatsApp dengan pelajar dan sebagainya tu, kita hantar je keping QR code, dia orang scan di rumah. Dan jawab, esok kita bincang. Latihan hujung minggu dan sebagainya. Yang ni saya rasa mungkin ramai cikgu dah guna lah, QR code ni. Mungkin ada yang guna tapi tak secara maksimum lah, Cikgu Zazizul. Mungkin tak secara maksimum kan, mungkin ada guna tapi tak maksimum. Tapi Kita rasa ada. Kita nak sebenarnya maksimum lah penggunaan tu kan. Baru dia kita tahu berkesan ke tidak Kita tengok pelajar seronok tak dia guna tu. Dia orang scan. Saya bawa macam-macam gadget masuk kelas. Tapi gadget-gadget murah cikgu, second hand, 100 lebih, 200. Kadang-kadang kita beli. Untuk aktiviti kumpulan lah. Kadang-kadang kita kalau kumpulan satu, kita buat kumpulan lah, 6 biji boleh lah. 3 kumpulan. 6 kumpulan. Dan kumpulan tu kecil je lah budak. Dan ada modal lagi, kita tambah lagi. Ada modal kita tambah lagi. Yang penting boleh wireless. Data pun kita hotspot handset kita je. Kat sekolah tak kuat data. Kita hotspot data kita, kena main. Kita ambil data yang unlimited kan. Okay, main. Dalam masuk kelas bawa handphone je. Beg kecil, bibik je, selamba je masuk kelas, tak payah bawa apa-apa dah. Okey, cikgu. Sebenarnya cikgu, yang saya nak tunjukkan tadi, semua yang saya tunjuk inovasi-inovasi dan kaedah-kaedah yang tadi cikgu, sebenarnya boleh menjadikan impak pelaksanaan kepada murid cikgu. Murid-murid akan menjadi kreatif dan inovasi, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, komunikasi, kolaborasi. Pelajar-pelajar yang kurang bercakap pun kalau kita bagi benda macam tu, kita suruh komplain yang hasil pelajar tadi, dia buat penerangan tentang hasil pelajar tadi, insya-Allah dia boleh bercerita. Literasi maklumat tadi berkenaan dengan maklumat-maklumat dalam tadi lah. Literasi teknologi. Kalau kita tengok sini saya besarkan Saya besarkan. Kita ada literasi teknologi, maklumat dan komunikasi. Tadi kita penggunaan gadget-gadget tadi. Kemudian kepimpinan dan tanggungjawab. Ini kita lah ni dengan pelajar sekali dah. Productivity dan accountability. Kemahiran sosial dan antara budaya, berinisiatif dan mempunyai haluan diri, flexibility dan mempunyai keupayaan menyesuaikan diri. Maknanya semua pelajar mampu. Kalau kita cikgu kreatif menggunakan inovasi dan sebagainya dengan kaedah-kaedah yang menarik cikgu, saya yakin PDPC kita akan lebih berkesan cikgu. Okey. Saya rasa cukup setakat tu. Setengah jam kita guna untuk sembang-sembang. Boleh tak? Sebab dia tak boleh. Dia lama-lama jadi hang.
Oh. Google Meet ni dia sampai 2 jam hang dah. Biasalah tu. Dia jadi macam ada suara sangkut-sangkut dan sebagainya. Kan? Ah. Okey, kita buka kepada sembang sara kita. Hmm. Kita serah pada Cik Riza dulu. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zazili. Perkongsian yang sangat menarik sebenarnya hari ini, dan kita sangat beruntung kena diberi peluang mendengar perkongsian ini. Dan mana-mana cikgu yang ada soalan boleh unmute mic untuk bertanyakan soalan kepada Cikgu Zazili lah, ataupun type di ruangan chat. Ada soalan tak ada? Ada soalan, Cikgu? Ada soalan daripada Cikgu Lai Siu Feng. Selamat petang Cikgu Zazili. Saya ada cuba guna AR tu tapi tak keluar 3 dimensi. Apa langkah dia? Okey cikgu. Untuk AR subjek kita ni, kita kena download software tu dalam software yang kita guna tu, kita download dari internet, dari Google Play dah. Oh, Google Play. Cikgu pergi ke Google Play, Play Store ataupun mana-mana. Kena download dulu lah. Kalau guna iPhone, pakai iPhone. Cikgu type je AR Geography. Cikgu type AR Geography, dia akan keluar nanti. Dia macam ni. Kalau saya boleh tunjukkan cikgu contoh. Dia tak boleh scan ke suka-suka, dia mesti melalui software dia. Dia ada software dia. Software dia AR Geography, saya tengok nampak tak? Dia ada perisian dia, cikgu kena pergi cari kat situ juga. Dekat belakang buku teks tu tak ada ke? Macam satu dia di dalam buku teks tu, dia kat depan buku teks tu ada. Kalau cikgu tengok tadi PowerPoint saya tunjuk tadi. Cikgu tengok dalam muka surat, dia bahagian isi kandungan tadi. Isi kandungan tu dia ada sini. Mana tadi? Ni. Okey, cikgu tengok sini. Dia ada paparkan dah di muka depan tu. App Store dengan Google Play. Dia ada App Store dengan Google Play. App Store tu untuk iPhone dengan Google Play. Cikgu mesti install melalui software ni. Baru cikgu boleh scan. Betul. Boleh cikgu lah. Dah siu phone. Okey kan? Cikgu try dulu. Boleh. Cikgu Hakim tanya macam mana pengajaran terbaik bagi tahap penguasaan murid yang berbeza dalam satu kelas. Cikgu Hakim. Cikgu Hakim kan? Cikgu Hakim boleh guna kaedah pertamina big image tadi. Yang big image tadi, contoh saya ambil big image lah. Kan big image tadi kita ada gambar-gambar yang mudah, gambar-gambar yang susah. Gambar yang mudah kita bagi kepada pelajar yang arah sederhana. Gambar yang senang nampak dah tahu dah apa benda jawapan. Kita bagi bahan-bahan yang berdasarkan yang itu tadi. Berdasarkan aras budak. Kan? Sama juga kita bina soalan teka sila kata. Teka sila kata kan kita yang bina soalan. Jadi kita buatlah aras mudah untuk pelajar biasa.
pelajaran sederhana. Kita boleh ubah-ubah, kita boleh boleh ubah soalan-soalan berdasarkan Dreamweaver tadi. Crossweaver tadi. Okey, cikgu Lai cikgu Lai Syufah boleh try dulu, cuba dulu. Pastikan ambil daripada buku teks ataupun dalam Google Play cikgu type je AR Geografi tingkatan 3. Cikgu type boleh mak turun ke situ. Lepas tu apabila cikgu download baru cikgu itu. Begitu juga dengan AR Geografi tingkatan 4. Tapi tingkatan 2 insya-Allah ada perubahan buku nanti, akan ditambah bahan. Tingkatan 1 dalam proses nak tambah-tambah bahan lagi. Sebab tingkatan 1 masa tu ketinggalan. Kita buat masa tu AR tak wujud lagi. Tak berapa glamour sangat. Tapi kalau cikgu beli buku pelangi, buku-buku kerja, buku rujukan dia, saya rasa AR untuk tingkatan 1 pun dah ada dah. Dia dah keluarkan dah. Dia dah mendahului. Begitu juga dengan Syarikat Fajar Bakti. Cikgu tengoklah ada. Cikgu tengok belek-belek buku tu, dia ada tulis AR, cikgu try beli. Cikgu Mani Bala dah masukkan dah link tu. Terima kasih Cikgu Mani Bala. Cikgu Mani Bala ni guru cemerlang geografi dah. Cikgu cemerlang geografi join group kita. Terima kasih Cikgu Mani Bala. Okey, mungkin Mani Bala, terima kasih. Cikgu boleh tekan pada link tu, cikgu boleh install pada handset cikgu. Mana ada guru cemerlang geografi. dia orang hebat, dia tak mengaku. Orang hebat biasa macam tu lah. Dia macam Tok Bomoh, Cikgu Mani Bala. Tok Bomoh dia tak akan mengaku dia jadi Tok Bomoh. Okey, terima kasih Cikgu Mani Bala. Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada saya nak tunjuk contoh-contoh back image Okey, ni back image yang saya bina. Format ikut ni lah yang ikut bab. Saya kecilkan dah. Okey, back image ikut bab. Yang ni soalan gambar jerebu. Tentang jerebu, di sini kita ada cerita utama. Cerita utama ni kita bubuh satu soalan. Contohlah yang ini saya bagi soalan. Nak belajar. Soalan sini saya besarkan Okey, cerita dia ialah terangkan kegiatan yang menyebabkan berlakunya fenomena cuaca tersebut. Ini soalan SPM Soalan SPM untuk cikgu-cikgu SPM. Kemudian cerita sisipan ni mungkin pelajar boleh buat sini. Kalau dah sini kegiatan manusia, mungkin pelajar sini boleh tambah sisipan ni faktor semula jadi ataupun kesan. Dia boleh buat sisipan ni kesan. Bawah ni pula langkah mengatasi. Langkah mengatasi. Maksudnya dalam satu gambar kita dapat 3 tajuk. Biasa yang soalan yang akan tanya dalam SPM. Dia akan tanya faktor, kesan, langkah. Jadi berdasarkan satu helai kertas ni kita dapat 3 penyelesaian masalah. Sehelai kertas kita dapat selesaikan 3 isu. Faktor, kesan, langkah. Kalau cikgu nak buat back image ni, cikgu masukkan 3 benda tadi. Faktor, kesan, langkah. Faktor, kesan, langkah. Jadi satu program kita buat, satu gambar kita buat, kita dapat menyelesaikan 3 isu dalam bab tu. Faham cikgu? Boleh faham kan? So, Cikgu Zazili, Ya. kan kalau saya tengok gambar kan ada yang di dalam skrin ni adalah gambar tunggal. Kalau macam gambar bersiri boleh ke? Gambar bersiri. Gambar bersiri pun boleh juga. Oh. Dia macam-macam, terpulang pada kita. Yang ni saya ambil gambar dah jadi. Kita boleh sebelum dah selepas. Kita boleh gambar clear, satu gambar yang jerebu pun boleh juga. Terpulang pada kita sebenarnya. Ataupun kita boleh bagi keping gambar aja pun boleh juga. Sebab tu saya kata tadi, terpulang kepada kreativiti cikgu. Yang penting kita cerita kat murid. Dalam satu gambar ni cikgu nak 3 benda. Faktor, kesan, langkah. Kamu buatlah macam mana pun. Pertama minda yang mana utama yang kamu nak buat. Kita dah bagi kolom 3 tadi. Kita dah bagi kolom 3. Kolom 3 ni. Jadi kita buat faktor ni mungkin besar. Faktor, kesan, langkah. Langkah itu pula pada dia nak bentuk point macam mana. Sama juga gambar ni. Gambar ini
pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka kan? Hmm. Pun sama. Kan? Gambar pembakaran terbuka. Namakan fenomena cuaca yang berlaku yang disebabkan oleh kejadian. Seperti foto di atas. Adalah dia punya disipan. Kemudian begitu juga gambar ni. Gambar ni dengan kesan. Kesan dia di hujung tu. Gambar-gambar haiwan mati. Kemarau dan juga hidupan akuatik. Hidupan akuatik mati. Satu bab ni saya boleh kumpulkan jelah lebih kurang 30 gambar yang berlainan. Ini pula haba. Selalu jadi soal dalam exam. Pula haba. Pula haba dan itu gambar lukisan, gambar realiti. Siapa jago nanti kita kongsi-kongsi. Jangan susah hati. Cikgu dapat je, cikgu print je, cikgu bala try cuba latihan ni kat kalangan pelajar cikgu. Boleh ke tak? Cikgu tengok sini project big image. Ini tajuk-tajuk yang saya dah buat. Project big image saja cikgu. Gambar-gambar yang ada setakat ni lah. Okey, ini soalan gambar-gambar daripada soalan SPM. Orang yang mengajar SPM dia tahulah. Gambar-gambar dia ni. Soalan pernah ditanya. Okay, kita jawab Cikgu Laulili. Cikgu Zazili, kalau gambar yang diberikan kepada pelajar tidak sama, maka kita juga perlu paparkan pada skrin ketika pelajar lain bentang. Sebab kalau hanya berdasarkan kertas A4, yang lain tentu tak dapat nampak dengan jelas. Cikgu Lili boleh buat macam-macam kaedah Cikgu Lili. Yang bergerak stesen ke stesen tapi ada penjarakan sosial. Mematuhi SOP Mematuhi SOP. Kita suruh pelajar macam kita buat satu pusing round table. Panggil apa? Ada nama tu, istilah tu. Yang kita lekatkan satu gambar tu, kemudian pelajar bergerak sekejap. Kita bagi masa 3 minit je. Tumpu pada satu gambar. Bergerak. Kita tak perlu tayar pada skrin. Sebab kita kalau skrin nak projektor dan sebagainya lagi. Gallery work. Gallery work. Yes, gallery work. Okay, gallery work kan. Tapi kita buat gallery work style kaedah PKP lah. Bukan lagi berkumpulan macam tu. Kan? Cikgu Hakim. Cikgu Hakim setiap kali kelas, berapa teknik yang selalu cikgu guna dan bagaimana cikgu menguruskan kelas bagi kelas belakang dan mengambil masa setiap aktiviti. Okey. Dia bergantung kepada tajuk kita mengajar Cikgu Hakim. Lepas tu bergantung bahan-bahan tu macam kadang-kadang tukar sila kata memang sentiasa ada. Kita print je. Kalau saya memang sentiasa ada, saya print je. Kalau waktu kan kita kalau macam saya mengajar menengah rendah, kita ada 3 waktu, dia ada 2 1. 2 biasa saya akan bagi bank image ataupun bagi soalan-soalan petak-petak yang berkenaan dengan cikgu pernah tengok petak yang fakta hurai contoh, fakta hurai yang contoh. Ada petak khas sesuai untuk SPM kan. Pun boleh pakai. Kalau waktu yang pendek saya akan bagi teka sila kata. Memang selalu bagi teka sila kata. Pelajar siapa pening dengan sila kata. Kan? Kadang-kadang dia tak dapat soalan ni. Minggu depan dia bagi soalan lain. Bahas soalan sama je. Kan? Kita pusing-pusing macam tu je. Okey lah. Dia 21. Masa 21 kita guna yang pertama tu untuk pengukuhan ya.
Dan saya mengajar memang saya ini tak suka kerja sukatan. Oh. Saya tak suka kerja sukatan. Biarlah memang kata bulan 8 mesti habis sukatan. Kan? Saya yang penting pelajar saya tercapai matlamat. Sebab saya cerita kat ni, buat apa saya kerja sukatan? Geografi hanya 48 jam sahaja setahun dan insya-Allah sukatan akan habis. Kan? Jadi kita boleh perbagaikan kaedah mengajar. So maksudnya Aha. sukatan tu memang akan habis jugalah. Akan habis juga. Cuma kita tak perlulah rushing Kejar-kejar sangat lah. nak habiskan dia, terkejar-kejar nak habiskan dia. Ya. Okay, kan? Nanti saya tunjuk yang saya kata tadi sesuai untuk Okey, cikgu boleh buat yang ni juga. Selain kertas ni je. Kan? Cikgu boleh print banyak-banyak. Cikgu boleh print banyak-banyak. Masuk waktu 2 masa. Cikgu bagi soalan. Suruh dia salin soalan dalam petak ni. Kemudian tulis muka surat berapa berkaitan dengan jawapan yang berkaitan dengan soalan tadi. Kemudian suruh dia jawab dulu. Fakta, huraian contoh. Fakta, huraian contoh. Bagi sebanyak mungkin ada dalam buku teks. Kemudian suruh dia hurai, buat bentuk karangan, praktiskan dia menghurai. Sebab kita sekarang ni SPM dengan PT3 pun pelajar mesti menghurai. Tak ada lagi poin-poin kan. Saya jadikan buku yang ni. Saya bagi kat pelajar selai, saya suruh dia photostat lebih kurang 30 helai, jadikan buku. Jadi setiap kali kelas bawa buku ni, kemudian kita akan bagi je soalan kat dia. Okey, hari ni kita ambil soalan ni. Okey, kamu buka buku soalan sekejap, cari jawapan. Senang je kerja kita. Tak payah berkumpulan dah. Memang tak ada style berkumpulan dah sekarang ni PKP ni. Cikgu boleh guna kaedah ni, kaedah borang kosong ni. Simple je cikgu boleh design sendiri. Kan? Kalau ada jual cikgu buku ni, ada jual di kedai. Dia boleh buat hasilkan satu buku. Buku dia kosong macam ni je. Buat apa kita beli buku dia? Baik kita buat sendiri. Kan? Sediakan template sajalah. Kita sediakan petak kosong macam ni. Kemudian ruangan muka surat berapa, pelajar isi. Contohnya ni kan, saya tunjuk hasil yang pelajar buat ada di sini. Okey. Yang ni yang saya bubuh. Saya bubuh gambar-gambar sini, simple je. Jelaskan bagaimana manusia mempengaruhi krisis air. Fakta. Jawapan dia dalam buku teks muka surat 137. Jadi pelajar kelas hujung pun, pelajar yang sederhana pun dia boleh tahu. Oh, muka surat 137 kita dah bantu dah dia. Jadi dia boleh buka buku tu, dia tengok gambar, dia cari berkaitan dengan tu, dia salin je. Kan? Tapi kita nak dia asingkan. Yang mana fakta, yang mana huraian, yang mana contoh. Sebab dalam buku teks tak ada tulis fakta, huraian, contoh. Kita sendiri yang kena bagi tahu pelajar. Oh, cikgu live phone. Dah dapat, rupanya dia tak habis download. Okey. Nanti cikgu phone guna dah. Nanti guna. Seronok cikgu kalau cikgu guna dengan pelajar. Kan? Nanti bawa kertas lukisan satu, suruh pelajar lukis model dia. Okey, cikgu Thomas, okey, tak apa. Sebab kita dah lewat dah pun, dah hampir 4.20 dah. Tak apa. Esok kita jumpa lagi. Kan? Betul. Okay. Esok lebih kepada teknik lah. Esok lebih kepada teknik lah. Yang berminat je lah. Kan? Yang berminat kepada teknik. Mana badan? Esok pukul 2.30 juga. 2.30 juga. Cikgu kalau jangan live dululah sebab kita akan kongsikan link untuk maklum balas dan juga kehadiran SPL KPM sebaik saja sesi ini akan berakhir lah. Okey, ini contoh ruangan yang saya kata. Dia cikgu boleh guna tau. Cikgu boleh design, cikgu guna. Kalau cikgu rasa nak ambil yang saya punya pun, nanti kita akan share. Kita akan share. Kan? Ya. Kita akan share. Kita buat untuk kegunaan ramai. Buat apa kita buat bahan kita nak sorok-sorok. Biar semua kawan kita menggunakan. Kan seronok macam tu. Makin banyak orang guna, makin banyak makin banyak makin rezeki. Kan? Betul. InsyaAllah doa banyak-banyak. Tahun depan saya nak minta Yusasi. InsyaAllah. Kami di sini sentiasa mendoakan. Cikgu Susi, dia ada satu soalan lagi daripada Cikgu Lili.
Bagaimana pula hendak praktiskan kepada pelajar yang sangat lemah dalam bahasa Melayu, tak faham bahasa Melayu supaya dapat menulis dalam bentuk fakta, huraian dan contoh. Ni boleh. Saya suka pelajar hujung ni. Saya tulis siap muka surat berapa, gambar ni muka surat berapa, saya suruh dia belajar menyalinnya dulu. Sebab dia kadang-kadang dia tak boleh bercakap, tapi dia pandai. Dia bukan 3M dah. Membaca menulis, dia hanya tak boleh membaca, dia boleh membaca, dia boleh menulis, dia tak boleh bersuara, menerangkan tak boleh. Kadang-kadang dia macam tu. Sebab tu tadi saya cerita tadi, pelajar yang saya suruh buat model tadi kan, model pola pendapatan tadi, siapa sangka dia boleh menghasilkan produk, tapi dia tak boleh cakap bahasa Melayu. Tapi apabila kita bagi soalan, dia akan tanya kawan dia, apa cikgu cakap? Kawan dia cakap bahasa Cina, saya tanya dia, apa yang kamu bagi tahu kawan kamu? Dia tanya saya, apa yang cikgu cakap? Kan? Dia tak boleh cakap macam tu. Kamu cerita apa kat dia? Dia tanya saya, apa yang cikgu cakap? Saya cakaplah apa yang cikgu cakap, dia kata. Dia tak boleh, dia tak pandai nak bercakap Melayu, tapi dia pandai membaca, dia boleh melakukan. Cikgu boleh. Tapi macam itulah. Kerana kita hadapi. Seronok juga rasa tu. Sebab tu seronok mengajar sekolah sederhana macam ni. Tapi akhirnya Okey, boleh cikgu Lali biasanya boleh lepas. Dia mula-mula je masuk tingkatan 2, tingkatan 3 dah okey lah. Dia mungkin macam ni, masa dia sekolah rendah dulu, dia mungkin bergaul dalam kumpulan dia je. Betul. Dia bergaul dalam kumpulan dia, jadi dia kurang nak bergaul dengan yang lain-lain. Apabila dia masuk menengah ni cikgu, dia akan masuk biasanya tingkatan 1 je. Masuk tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan dia ada mula boleh dah. Boleh sikit-sikit pergi okey dah tu. Okey dah? Ada apa lagi tanya dah? Okey, cikgu ada lagi soalan? Okey, Cikgu Richie. Cikgu Hakim sekolah mana Cikgu Hakim? Cikgu Hakim. Saya sempat mengajar di SMK Luwak 3 bulan. Oh, betul ke? Sebelum saya balik Semenanjung sebab saya minta tupan dulu. Cikgu Al-Hakim daripada Sekolah, SMK Datuk Permaisuri Miri Datuk Permaisuri. Ya. Ini yang sekolah SMK Agama Miri tak ada mana anak-anak buah Ustaz Fauzi ni. Ustaz Fauzi kenal Satu kolej dulu kan? Sama-sama dulu, satu batch dulu. Satu batch di kolej dulu. Satu kolej. Cikgu Mariam masih ingat Ingat Cikgu Maria kat mana sekarang ni? Sekarang ni dia dengan saya lah di PBD, tapi sebagai timbalan perancangan lah. Oh ya ke? Nanti kita salam kat dia. InsyaAllah. Cikgu Mariam. Orang kuat bahasa dulu tu. Betul. Cikgu Ling dah patching kot. Cikgu Ling, cikgu semua dah patching dah cikgu lama tu. Okey Zah. Saya rasa cukup dah kot Zah. Okey. Boleh. Okey. Okey, Terima kasih dah. Saya minta maaf kalau ada salah silap dah. InsyaAllah kita boleh kalau cikgu tak faham, cikgu boleh mesej kat saya. Cikgu boleh mesej ni nombor telefon saya masukkan. Okey. Cikgu boleh salin nombor telefon saya dah. Sebelum tu saya share screen sekejap. Okey. Share screen.
Oh, okey. Boleh bahan Cikgu Zazili telah kongsikan nombor telefon Cikgu Zazili di ruangan chat. Dan sini ada satu daripada Cikgu Muhammad Syaron Oh, Cikgu Muhali. Kirim salam kepada Cikgu Zazili. Muhali. Oh, masih ingat lagi Okey. Okey, sebelum kita menutup sesi kita, saya kongsikan slide maklum balas dan kehadiran SPL KPM. Okey. Cikgu-cikgu kena scan dulu maklum balas dan lengkap isikan maklum balas. Okey. Setelah mengisi maklum balas tadi, cikgu akan bila cikgu, supaya saja cikgu tekan butang submit, jangan terus tutup Google Form tadi sebab link kehadiran SPL KPM akan tertera sebaik saja cikgu-cikgu submit Google Form tadi. Kejap cikgu lambat sikit. Okey. Portal kehadiran SPL KPM akan keluar sebaik saja anda klik submit maklum balas di dalam Google Form. Jangan terus tutup Google Form Okey. So sebagai penutup, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cikgu Zazili, perkongsian yang sangat menarik sebenarnya dan apa yang menarik perhatian saya di sini adalah perkongsian yang telah dikongsikan oleh Cikgu Zazili berkaitan dengan elemen 6K 1N di mana PAK21 ini tidak terhad kepada penggunaan ICT saja. Sebelum ni ramai di kalangan cikgu-cikgu kita menganggap PAK21 hanya dilaksanakan menggunakan ICT, tapi tidak Kalau kita tengok tadi banyak perkongsian yang telah dikongsikan, contohnya dalam penggunaan tanpa ICT Cikgu Zazili telah berkongsi tentang penggunaan bilik khas yang kalau kita pun terkejut jugalah kos sebenarnya untuk menghasilkan membuat bilik khas tu sehingga 18K so satu komitmen dan satu perjuangan yang sangat-sangat sangat pemurah lah dan Cikgu Zazili juga berkongsi tentang tarsia puzzle, mini whiteboard, bank image sangat menarik penggunaan bank image tadi, keratan akhbar, teka silang kata menggunakan crossword weaver dan ni semua perkara ni telah dikongsikan oleh Cikgu Zazili tanpa menggunakan ICT. Tengok berapa banyak kaedah yang kita boleh gunakan walaupun tidak menggunakan ICT dan dalam ICT juga Cikgu Zazili berkongsi tentang AR sebenarnya. AR yang di mana boleh didapati di dalam buku teks tingkatan 2 hingga tingkatan 5 tingkatan 1 belum ada lagi tengah di SMA. Dan juga QR code, penggunaan QR code. AR tu ada, pengguna QR code yang buku tingkatan 1 saja yang tidak ada. Yang lain tingkatan 2 hingga 5 tu ada. So saya harap perkongsian seperti ini dapat dimanfaatkan oleh semua peserta kita pada petang ini, tidak kiralah daripada dalam daerah Miri ataupun di luar daerah Miri. Dan perkongsian seperti ini lebih bermanfaat, lebih bermakna jika kita amalkan, jika kita aplikasikan. Sebab bila kita aplikasikan sesuatu yang telah dikongsikan, baru kita tahu sejauh mana manfaat dan kebaikannya yang kita akan dapat, bukan sahaja terhadap diri kita, juga terhadap orang yang telah berkongsikan ilmu tadi
Okey, semakin banyak kita kongsi, sebenarnya semakin banyak kita dapat. Tu perkara tu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okey. Dan jangan lupa tunggu janji kita esok esok di mana kita akan ada siri yang ketiga di bawah program peningkatan profesionalisme guru geografi sekolah menengah, siri ketiga di waktu yang sama, di platform yang sama, yang mana saya akan kongsikan link pada esok pagi lah, seperti biasa. Dan akhir kata saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada Cikgu Zazili di atas komitmen dan di atas masa yang telah diberikan dengan ilmu yang telah dicurahkan. Semoga ianya bermanfaat. Dengan itu saya mengakhiri sesi pada petang ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zazili. Kita jumpa esok. Okey, jumpa lagi. Kita jumpa esok. Ya. Sekian, terima kasih dan. Okey. Lain masa kita boleh minta lah Cikgu Mani Balan pula untuk berkongsi kepada daerah sendiri. Cikgu Mani Malan. Cikgu Mani Malan ni antara hebat ni. Nanti kita akan hubungilah. Okey. Okey.